Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustazah Faridah lagi pada minggu ini dalam pelajaran ibadat. Apa khabar semua? Ustazah harap kamu semua sihat dan dapat mengikuti kelas PDPR kita pada hari ini dengan jayanya, insya-Allah. Okey, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah perkara yang dilarang ketika berhadas kecil dan berhadas besar. Okey, kalau sebelum ni kita tengok perkara yang menyebabkan hadas besar atau hadas kecil. So, perkara yang dilarang ketika berhadas kecil. Okey, yang pertama, perkara yang dilarang adalah kita tidak boleh melakukan solat. Sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Tak boleh sembahyang. Okey, yang kedua, kita tidak boleh menyentuh ataupun membawa Al-Quran. Tak boleh pegang lah maknanya. Tetapi kalau kita baca boleh tanpa memegang Al-Quran. Okey, manakala yang ketiga, kita tidak boleh melakukan ibadat tawaf. Ibadat tawaf ni adalah mengelilingi Kaabah. Mengelilingi Kaabah. Manakala yang terakhir atau yang keempat, kita tidak boleh melakukan sujud syukur ataupun sujud tilawah. Okey, itu adalah perkara-perkara yang dilarang ketika berhadas kecil. Okey, sekarang ni kita tengok macam mana cara kita nak bersuci daripada hadas kecil. Macam mana cara kita nak membersihkan diri kita yang ada hadas kecil ni. Okey, yang pertama dengan cara kita berwuduk, iaitu mengambil air sembahyang. Okey, mengambil air sembahyang. Yang kedua, dengan cara bertayamum. Tapi bertayamum ni sekiranya kita tidak mempunyai air, tidak mempunyai air ataupun kita ada jenis penyakit yang tak boleh kena air, yang boleh memudaratkan kita, maka kita boleh bertayamum. Okey, itu adalah cara bersuci daripada hadas kecil. Okey, sekarang ni kita tengok pula perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Tadi berhadas kecil, sekarang yang dilarang ketika berhadas besar. Okey, yang pertama, perkara yang dilarang ketika hadas besar ialah solat, iaitu sembahyang. Kita tak boleh melakukan sembahyang. Maka kalau kita sembahyang, maka kita akan berdosa. Okey, yang kedua, kita tidak boleh membaca Al-Quran. Kalau hadas kecil tadi kita boleh baca, tapi hadas besar ni baca pun tak boleh. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, kita tidak boleh juga menyentuh dan membawa Al-Quran. Membawa Al-Quran, menyentuh, pegang tak boleh. Manakala yang keempat, kita tidak boleh berhenti ataupun duduk dalam masjid. Okey, manakala yang kelima, kita tidak boleh mengerjakan ibadat tawaf. Apa tu? Iaitu mengelilingi Kaabah. Manakala yang keenam, kita tidak boleh berpuasa. Tak boleh berpuasa. Yang ketujuh, kita tidak boleh melakukan sujud syukur dan juga sujud tilawah. Sama macam hadas kecil tadi. Okey. Yang terakhir ataupun yang ke-8, kita tidak boleh bersetubuh, iaitu melakukan persetubuhan. Itu adalah perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Okey, kita tengok pula cara bersuci daripada hadas besar. Cara bersuci daripada hadas besar pun ada dua perkara. Yang pertama, kita cara nak sucikan dia kita dengan cara mandi wajib. Yang kedua, dengan cara bertayamum juga, iaitu sekiranya bertayamum tu sekiranya kita tidak ada air ataupun kita ada penyakit yang tak boleh kena air. Ustazah harap harapan Ustazah agar kamu semua dapat menyebut perkara yang dilarang bagi hadas kecil dan hadas besar. Juga dapat menyebut cara-cara bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Ustazah juga berharap kamu dapat menghayati semua tajuk yang kita pelajari pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.